Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi malam ini kita masuk surah yang baru, surah yang ke-18, iaitu surah Al-Kahfi ataupun Al-Kahfu yang maksudnya gua. Al-Isra' mula ialah perjalanan pada waktu malam, iaitu perjalanan Nabi daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Daripada Baitul Maqdis itu Nabi naik ke langit, ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ini dipanggil surah Al-Kahfi, surah gua. Al-Kahfi ini ialah surah gua, iaitulah kerana dalam ini ada cerita tentang satu kumpulan pemuda-pemuda yang suatu ketika dahulu beriman kepada ajaran Nabi Isa, dan kemudian untuk menyelamatkan dirinya daripada kezaliman raja pada waktu itu yang tidak beragama Islam, mereka melarikan diri, bersembunyi ataupun nusuk di dalam sebuah gua dan ditidurkan oleh Allah SWT selama 300 tahun Syamsiah ataupun 309 tahun Qamariyah. Selama tu tidur dan kemudian dihidupkan kembali. Jadi cerita ni disebut dalam ayat 9 hingga 26 surah Al-Kahfi. Sempena daripada cerita inilah surah ini dinamakan surah Al-Kahfi ataupun surah gua. Surah ini diturunkan di Mekah, iaitu dinamakan surah Makkiyah, mengandungi 110 ayat. Dia turun Mekah ni ialah kerana pada waktu itu, kalau kita baca dalam kitab sini dia tidak sebut secara jelas, tapi dalam kitab tafsir itu disebut apabila Nabi berdakwah di Mekah ni, mengajak orang masuk Islam, menerima agama tauhid. Jadi orang Mekah ni tak puas hati dengan Nabi. Kebetulan dia bertemu dengan orang Yahudi, sebab orang Mekah ni dia mengembara, menega pergi ke Madinah, pergi tempat apa-apa. Jadi temulah orang Yahudi. Dari mana ni duk sungguh cerita di atas tempat kita tu ada seorang pemuda nama sekian-sekian, nama Muhammad ni, bawa ajaran baru dan mengaku dia ni Nabi, utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dari kerja dia ni duk mengkritik Tuhan-Tuhan yang kami sembah, iaitulah berhala-berhala. Jadi orang Yahudi ni kata, kalau mu nak tahu dia ni Nabi sungguh ke tak, mu terus balik tanya 3 perkara. Kalau dia boleh jawab 3 perkara ni, dia ni betul-betul Nabi. Balik tanya dia ni 3 soalan. Soalan yang pertama ialah tanya dia tentang kisah budak muda suatu ketika dahulu yang lari menyembunyikan diri dalam gua. Dia tahu ke tak cerita ni? Kemudian yang kedua, kamu tanya Muhammad ni kisah seorang raja yang hebat zaman dulu, suatu ketika dahulu, yang menguasai timur dan barat. Kuasa dia ni menguasai negara di timur dan juga di barat. Kalau kita guna bahasa mudah kat dunia sebutir lah, duduk dengan dia ni, bawah takluk dia. Dan yang ketiga, mu tanya Muhammad ni tentang ruh. Mu tanya dia boleh jawab ke tak 3 perkara ni. Kalau dia boleh jawab, dia ni betul-betul Nabi. Jadi orang Quraisy ni pergi jumpa Nabi, dah tanya soalan, wahai Muhammad, dia kata kalau mu ni mengaku mu Nabi sungguh, cuba cerita kepada kita 3 perkara ni. Boleh royak tak? Boleh royak. Lalu Nabi kata, tak apa, beri tempoh 3 hari kepada aku akan jawab sosok. Dan pada waktu itu Nabi terlupa sebut insya-Allah. Nabi terlupa sebut insya-Allah. Jadi lepas 3 hari wahyu tak turun, Jibril tak mari menengung Nabi. Nak jawab tak boleh, muka tak tahu cerita tu, muka dia pun tak je dengar, tak boleh nak jawab 3 hari. Siapa dia menengung tak tahu nak kata apa, duk melenggak langit. Dan keadaan tu berlaku sehingga seminggu. Dalam tafsir itu disebut seminggu tak boleh nak jawab. Orang Mekah tanya, mana Muhammad? Tak boleh jawab. Kau mana jawab pennya? Tak boleh jawab, mungkin tak tahu. Seminggu, lepas seminggu barulah Jibril turun. Jibril turun dan Tuhan tegur. Dalam surah ni pun kita akan jumpa ayat, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghada illa an yasha Allah. Tu jadi Tuhan tegur Nabi, jangan kata kepada sesuatu aku akan buat benda ni kecuali dengan menyebut insya Allah. Kau tu kena sebut gitu. Jadi surah ni surah Makkiyah,
mengandungi 110 ayat untuk menjawab 3 soalan tadi. Cuma dalam surah Al-Kahfi ni 2 saja Tuhan jawab dalam surah ni, iaitulah kisah tentang Ashabul Kahfi, dan yang kedua lah kisah tentang Zulqarnain. Wa yas'alunaka an Dzulqarnain qul sa'atlu 'alaikum min amrihi zikra. Tu disebut gitu, tapi tentang Tuhan tak jawab dalam surah ni, ada dalam surah yang lain. Wa yas'alunaka anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Itu dalam surah lain, tidak disebut dalam surah ni. Tapi itulah 3 soalan. Dalam tafsir Pimpinan Rahman ni dia sebut tentang intisari kanunnya, iaitu antaranya lah menerangkan kebenaran Al-Quran. Surah Al-Kahfi ni menjelaskan tentang dasar tauhid dan mendedahkan kesesatan kaum kafir yang mendakwa secara dusta bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ada anak, beranak pinak. Yang kedua ialah surah ni menjawab persoalan kaum kafir yang hendak menguji kebenaran Nabi, iaitu dengan menceritakan peristiwa Ashabul Kahfi, iaitu satu kumpulan ataupun rombongan anak-anak muda yang beriman yang telah melarikan diri ke sebuah gua untuk beribadat kepada Allah dengan bebasnya kerana rajanya menindas orang-orang yang beriman. Kemudian panjanglah cerita tu, kita akan baca. Ditidurkan selama 309 tahun mengikut kiraan tahun Hijriyah. Kita tahu Islam ni dia beza dalam 100 tahun dia, kalau bulan Islam ni 3 tahun, 100, 103. Jadi bila 300 tahun 9. Jadi 300 tahun tu sebab dalam surah dia kata apa ni, mereka ni ditidurkan oleh Tuhan ni salasumiatin sinina, 300 tahun, wazdadu tis'ah, dan ditambah lagi 9 tahun. Jadi kata ulama 300 tahun tu tahun Masihi, kerana Masihi ni orang putih lah. Tahun Kristian yang dalam biasa kita kali baca dalam buku Kristian panggil Anno Domini. Anno Domini itu AD itu tahun Kristian, tahun berdasarkan kelahiran Nabi Isa. Jadi dia ni bulan orang putih ni ataupun bulan Masihi, tahun Masihi ni dia menggunakan kira matahari. Dia kira matahari, sebab tu dia panggil solaya, ataupun dalam bahasa Arab dia panggil tahun Syamsiyah. Tahun orang putih ni, tahun Kristian dia panggil tahun Syamsiyah ataupun solaya, sebab dia kira mengikut peredaran matahari. Kita orang Islam ni mengikut peredaran bulan, sebab tu dipanggil lunaya ataupun tahun Qamariyah. Tahun Qamariyah ataupun lunaya. Orang Islam ni dia kira dengan bulan, sebab ada dalam salah satu ayat Quran itu, wa yas'alunaka anil ahillah. Mereka itu orang Quraisy ni bertanya kepadamu wahai Muhammad anil ahillah, tentang peredaran anak bulan. Kayak bulan ni dia start sikit, lepas tu dia ngambil supaya 2-3 minggu lepas tu ngambil penuh seluruh Malaysia. Tu. Jadi mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad al-ahillah, peredaran anak bulan. Qul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Jawablah pada mereka ni Muhammad, peredaran anak bulan ni ialah mawaqit, merupakan tanda-tanda waktu. Jadi kita ni berdasarkan bulan, nak kita nak puasa tengok anak bulan, nak raya tengok anak bulan. Jadi peredaran anak bulan ni penting. Sebab itulah kira hari dalam Islam ni bermula malam. Kita kira macam contohnya Selasa. Selasa ni start masuk Selasa dah lah ni. Bila jatuhnya matahari, kita masuk waktu maghrib ni, kita sudah berada pada hari Selasa. Inilah malam Selasa betul. Sebab tu kita orang Melayu Kelantan kita panggil di malam Selasa. Tapi kalau orang putih masih lagi hari Isnin. Masa Isnin, iaitu bermula Selasa ni pukul 12:01. Malam ni pukul 12:01 tu baru masuk hari Selasa. Hari Selasa. Jadi lah ni kita masih duduk hari Isnin dalam kira orang putih. Tapi dalam kira Islam kita ni sudah berada pada hari Selasa.
pasal berdasarkan bulan. Pasal bulan tu perbezaan yang kita kena faham. Sebab tu bila kita nak kira hari macam sebab tu contohnya puasa, hari ni petang ni tengok ada bulan, malam ni tarawih dah. Kita tak tunggu esok sebab malam ni sudah dikira malam pertama untuk Ramadan. Sebab itulah kita terus tarawih. Dan bila malam raya tu kita tak boleh tarawih dah, sebab itu sudah masuk hari raya. Malam tu malam raya dah, sebab tu disebut malam raya. Tak boleh kita tarawih. Dia habis dah bulan tu. Tu nak suruh kita faham, terutama generasi muda ni benda-benda gini kadang-kadang dia tidak faham. Ni intisari sebelum kita masuk pada surah. Selepas pada tu Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan umat baginda supaya sentiasa membaca Al-Quran dan menurut ajaran Al-Quran. Jadi orang ni penting pada kita ni kena duduk dengan Quran sama. Tak boleh baca semua pun, bacalah ayat-ayat ataupun surah-surah yang kita boleh baca dan mudah. Terutamanya surah Al-Kahfi ni, saya sebut lalu sini, ada beberapa hadis yang menceritakan kepada kita fadilat ataupun kelebihan surah Al-Kahfi. Antara disebut kalau kita baca surah Al-Kahfi pada malam ataupun hari Jumaat, Tuhan akan memberi cahaya kepada orang ni, apa ni yang menerangi langit dan bumi. Cahaya tu adha'at lahu ma bainas sama'i wal ard, tu akan beri cahaya yang menerangi antara langit dengan bumi. Kelebihan bila dia baca surah Al-Kahfi. Dalam satu hadis lain disebut bila dia baca surah Al-Kahfi tu Tuhan beri cahaya seminggu. Mana kalau baca hari Jumaat minggu ni, cahaya ni terus cerah ni sampailah minggu depan. Kalau dia tak baca minggu depan tu, cahaya tu tutup, mati. Tapi kalau dia baca pula surah Al-Kahfi tu, cahaya tu cerah lagi. Cerah pula seminggu pula. Itu antara fadilat surah Al-Kahfi ni. Kemudian ada satu riwayat Nabi sebut, kalau siapa yang baca surah Al-Kahfi permulaan, orang yang hafal ataupun dia membaca permulaan surah Al-Kahfi, iaitu start dengan mula-mula alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Ada ulama kata sehingga ayat yang ke-10, ayat pertama hingga ayat 10 surah Al-Kahfi itu dia akan selamat daripada fitnah Dajjal. Ini antara yang Nabi sebut kalau kita baca ayat 1 hingga 10 surah Al-Kahfi ini, usima minad Dajjal. Dalam hadis itu disebut usima minad Dajjal, terpelihara. Usima tu terpelihara. Bina majhul, terpelihara dia daripada fitnah Dajjal. Ada satu riwayat disebut kalau baca bahagian yang terakhir surah Al-Kahfi, iaitu kata uraya ulama bermula dengan ayat innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula, sapalah habis. Jadi kalau kita baca ayat ni, amal ayat ni pun usima minad Dajjal, insya-Allah akan terpelihara, dilindungi daripada fitnah Dajjal. Dalam surah Al-Kahfi ni, dalam 110 ayat ni, dia ada 4 peristiwa yang Tuhan sebut. Ada 4 cerita. Cerita yang pertama ialah kisah Ashabul Kahfi. Itu yang pertama dalam surah ni, kisah tentang Ashabul Kahfi. Yang kedua ialah kisah tentang pemilik 2 taman. Pemilik 2 taman. Ada 2 orang sahabat yang ada kebun. Seorang berimeh, seorang tidak berimeh. Wadrib lahum masalah rajulaini. Bawalah cerita kepada mereka ni tentang 2 orang yang kami kurniakan kepada mereka dua kebun. Tu kita akan jumpa ayat tu, kisah yang kedua. Kisah yang ketiga ialah kisah Nabi Musa dengan Khidir. Nabi Musa dengan Khidir. Kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir, ataupun dalam bahasa Arab panggil Al-Khidir. Khidir ni ialah salah seorang nabi, tapi orang tak tahu dia ni duduk mana. Dia ni nabi yang bergerak dari satu tempat ke satu tempat, dia tak ada kampung. Dah ada setengah kata umur dia panjang. Umur dia panjang sehingga ratus-ratus tahun. Bukan nabi biasa. Tapi dia tak ada kampung, tapi dia gerak. Dah banyak orang jumpa dengan dia. Nabi pun ada jumpa. Nabi-nabi pun ada jumpa. Dah ada orang
orang soleh ahli tasawuf pun yang berjumpa dengan Nabi Khidir. Khidir disebut nama dia digelar Al-Khidir ialah kerana bila dia duduk cokoh saja satu tempat, dia akan tumbuh pokok. Akan tumbuh pokok warna hijau belakang, jadi hijau habis. Jadi hijau belakang. Main royak hijau bulan ni bagi dekat dengan kita orang Islam. Jadi hijau belakang. Sebab tu dia panggil Al-Khidir. Khidir ni maksudnya warna hijau. Warna hijau. Jadi tu dia panggil Nabi Khidir. Jadi kisah yang ketiga ni ialah kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Iaitulah kalau kita baca sikit latar belakang dia, Nabi Musa ni kelebihan dia boleh berkecek dengan Tuhan direct. Dia boleh kecek terus, tidak melalui perantara Jibril. Dia boleh dialog dengan Tuhan. Nak apa-apa dia boleh tanya lalu. Jadi dia nak tahu apa, jadi dia rasa dia ni ilmu banyak. Tak ada dah orang lebih berilmu di seru. Pasal dia nak apa-apa dia tanya Tuhan tu, Tuhan royak. Dia tanya Tuhan royak. Jadi apa lagi dia tak tahu. Jadi dia rasa dia tahu belakang. Lalu satu hari, dan ni dalam riwayat disebut, dia tanya Tuhan. Sebab dia rasa dia tahu belakang. Lalu dia tanya, wahai Allah, ada lagi ke doa orang yang alim lebih pada aku? Moga aku dia boleh berhubung terus denganmu. Lalu Tuhan kata, ada lagi orang yang lebih padamu. Kejut dia. Dia suruh dia habis ter ni. Kejut. Ada lagi dia kata. Tuhan kata ada. Orang ni ada ilmu yang mu tak ada. Wah, lagu mana? Dia minta dengan Tuhan nak jumpa. Tuhan royak dia mugi bawa ikan dalam bekah sampai satu tempat. Kalau ikan tu lompat tu bik, situlah mu boleh jumpa. Ini ada dalam surah Al-Kahfi ni. Kalau kita kisah dia tu. Jadi dia pergi dia jumpa dengan Khidir. Masa tu amba cerita lebih kurang mukadimah. Jumpa dengan Khidir. Dia tanya, aku mari ni nak belajar denganmu sebab Tuhan kata ada lagi orang lebih ahli pada aku. Aku ingat aku dah, orang tu lebih tahu. Khidir kata, ilmu yang ada denganmu tu Nabi Musa tak ada dengan aku. Ilmu yang ada denganmu tu, aku tak ada ilmu tu. Tapi ilmu yang ada dengan aku ni, mu tak ada. Tu dia jawab. Maknanya tak ada lebih lah, lebih cuma ilmu lain-lain. Kalau ada dengan mu tu tak ada dengan aku. Kalau ada dengan aku, mu tak ada. Ulama mentafsirkan dua-dua ni ada ilmu zahir dengan ilmu batin. Tapi itu tak boleh tafsir lah. Ada setengah orang tak setuju dengan tafsir. Nabi Musa ni Tuhan ajar kepada dia ilmu yang bersifat zahir. Ilmu bersifat zahir. Nabi Khidir ni Tuhan ajar ilmu yang bersifat rohani kepada dia. Bukan ilmu kebatinan. Bukan ilmu kebatinan terbang apa tak, tapi ilmu yang bersifat rohani. Kalau dalam istilah dia panggil ilmu sufi. Ilmu sufi. Sebab tu dia tahu benda yang orang tak tahu. Itu asah cerita dia. Jadi ni panjang dalam surah Al-Kahfi. Yang ketiga, yang terakhir, cerita yang terakhir dari surah Al-Kahfi ni tentang Zulkarnain. Tentang Zulkarnain. Zulkarnain ni satu tokoh yang hebat dalam sejarah, menguasai timur dan barat. Bahkan nama dia Zulkarnain, orang yang mempunyai dua tanduk. Zu tu maksud orang yang memiliki. Al-Qarnain ni dua tanduk. Sebab tu dalam buku-buku masa budak-budak tu, buku cerita tu, dia buat pakai topi tanduk dua ni. Tanduk dia ni, topi dia tu ada tanduk dua. Dan ulama menyebut maksud dua tanduk ni ialah dia menguasai kerajaan di timur dan menguasai kerajaan di barat. Makna dunia sebutir ni bawah tanduk dia. Bahasa mudah kita sebutnya. Sebab tu dipanggil dua tanduk. Bukan dia ni bertanduk. Kalau bertanduk tu bukan orang lah kan. Gelaran dia memiliki dua tanduk kerana kehebatan dia tadi. Tapi orang siapa hari ni pun tak boleh nak menentukan siapa Zulkarnain yang sebenar. Ada pandangan yang mengatakan Zulkarnain ialah Alexander the Great, Iskandar Zulkarnain, Raja Macedonia, anak kepada Philip, Raja Philip di Macedonia. Macedonia ni negeri di Balkan, dekat dengan Balkan hari ni. Macedonia, ada lagi negeri tu Macedonia. Jadi dia ni menguasai di timur dan di barat. Tapi ada ulama tidak setuju. Sebab ada satu kajian yang dibuat, Alexander the Great ini disebut the Great tu kerana dia hebat. Mati muda umur 33 tahun.
mati umur 33 tahun mati dah. Hebat tak hebat kerajaan dia sehingga ke Mesir. Sebab tu di Mesir tu ada satu bandar Iskandaria. Iskandaria ni bandar yang ditakluki oleh Alexander the Great. Dalam bahasa orang putih dipanggil Alexandria. Bahasa Arab Iskandaria, mana negeri yang dia takluk. Negara besar tu kuasa dia tu. Dan dia menguasai Parsi. Dalam sejarah berkahwin dengan anak Raja Parsi, King Darius pada waktu itu. Anak Raja Parsi tu ayah dia nama King Darius, Raja Darius. Jadi dia menikah dengan anak raja ni. Tu Iskandar Zulkarnain. Tapi ada ulama tidak bersetuju sebab dalam kajian yang dibuat Alexander the Great ni tidak berimeh. Dia ni bukan orang berimeh. Dia percaya kepada dewa-dewa. Ajaran ataupun agama Greek zaman dulu. Jadi ada khilaf lah segini. Jadi sebab tu sampai hari ni tak ada orang yang boleh menjelaskan ataupun menunjukkan dengan betul siapa dia Zulkarnain. Cuma cerita tu ada. Quran sebut wa yasalunaka an Zulkarnain, tu cerita ni. Dia pergi sini Fatma Asbaba apa tu gini cerita tu. Dah ada setengah sebut negeri yang dia pergi ni sehingga sampai ke Norway ni luah tak luah kerajaan dia. Sebab Norway ni tepat matahari tergelam. Di Norway, negara Viking, kalau kita baca dalam sejarah, Viking ni dia mari pada 3 negara. Dia mari daripada Sweden, Denmark dan Norway. Tu bumi Viking. Dan ada setengah sebut daripada Iceland. Iceland tu pun orang Viking juga. Kerana tempat dia ni sejuk doa, jadi dia tubik daripada tempat dia ni mencari kehidupan. Serai Inggeris, serai mana menguasai Eropah. Tu pun Viking ni. Jadi ada setengah pandangan mengatakan kekuasaan Alexander the Great ni sehingga sampai ke Norway. Sebab Norway ni tempat Tarile. Ada satu bandar nama berapa di Norway tu. Dia hari dia siapa? Nebula gelap. Ada nama berapa bandar tu. Saya gitu bandar lain tapi orang ni orang lain. Dan ayat cerita tu lah, nak suruh cerita latar belakang. Dan lepas ni bila kita dengar lebih kurang ni, bila kita masuk surah Al-Kahfi ni, kita akan nampak perbincangan kita tu, kita akan nampak gambaran-gambaran yang diberitakan. Jadi ada 4 peristiwa ataupun sejarah yang besar dalam surah Al-Kahfi ni. Kemudian akhir sekali dalam surah Al-Kahfi ni Allah SWT menutup dengan cerita tentang kebesaran ilmu Allah SWT dan mengajar kita lagu mana untuk masuk syurga. Innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Tu ayat kita cara nak masuk syurga ni sebenarnya tidak payah. 2 ya syarat dia. Pertama ialah beriman, yang kedua amal soleh. Tu ya syarat nak masuk syurga. Tu yang kata innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan melakukan amal-amal yang soleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, adalah bagi mereka jannatul firdausi nuzula, tempat tinggalnya ialah syurga firdaus. Jadi 2 syarat. Pertama kena beriman. Cuma dalam huraian tu ulama panjang. Beriman ni ialah iman yang betul, iman yang jelas, iman yang tak ada sebarang keraguan dalam iman itu. Alladzina amanu thumma lam yartabu. Tu disebut benda tu. Makna dalam istilah saya selalu sebut dulu, tok guru pondok lama dulu, ustaz-ustaz sebut iman kita ni iman yang tidak purah. Tu bahasa zaman dulu disebut dalam di pondok-pondok di madrasah, ilmu iman yang tidak purah, iaitu tidak ada keraguan, iman yang penuh yakin kepada Tuhan. Dalam doa Nabi Adam dia sebut imanan sadiqah. Nabi Adam ni salah satu doa dia minta dengan Tuhan, Allahumma inni as'aluka imanan sadiqah. Wahai Tuhan, aku mohon kepada engkau imanan sadiqah, iman yang betul, wa yaqinan laisa ba'dahu kufrun, dan keyakinan yang tidak ada sebarang kekufuran di dalamnya. Jadi iman ni nak menyelamatkan kita boleh masuk syurga ni imanan sadiqah,
iman yang betul, yang menyebabkan kita sanggup hadap segala cabaran, segala ujian, segala godaan, kerana pegangan kita yang teguh.